Berdepan skuad enggang emas diceras, anak buah Boyan Hodak memerlukan 27 minit saja untuk buka tirai jaringan. Kapten Paulo Josue dengan gol ke-6-nya musim ini di Liga. Dan peluang gol! Oh, selang seminit saja. Tapi Ryan Lambert tak puas hati dengan hanya satu jaringan di perlawanan ini sebab dengan baki 5 minit ke masa rehat, kembal kepada Declan Lambert itu berjaya lakar nama selaku penjaring sekali lagi. Nanti pemain Shark perlu berhati-hati dan percobaan dilakukan gol! Dari luar kawasan penalti. Masih belum puas hati dengan 2 gol, Ryan melengkapkan hat-trick pertamanya di Liga Super dan bersama KL City di minit ke-53 dengan percubaan yang hampir mirip jaringan keduanya di babak pertama. Dan kali ini Ryan sekali lagi melepaskan perempatan. Oh, hat-trick daripada pemain ini. KL City melengkapkan pesta gol mereka terhadap Sarawak menerusi Jordan Mintah untuk keputusan muktamad 5-0. Kali terakhir pasukan KL berjaya jaring 5 gol di Liga Super adalah pada 2018 ketika menentang Kelantan. Meskipun menang besar, Hodak mendedah kepada wartawan Fina Nasrum. Rasa kecewanya pula. Kenapa? Ada rasa kesal diluahkan Boyan Hodak ketika dia perlu pastikan momentum keseluruhan pemainnya di tahap terbaik. Perpergian 2 pemain utama KL City ke Chiang Mai ibarat merosakkan pelan asalnya. Boyan melabelkan penglibatan Zafri dan Declan sekadar makan angin apabila prestasi kedua pemain ini hanya so-so ketika menentang Sarawak United dalam aksi Liga pada Rabu. I'm staying what I said. Look, you are national coach, you're bringing 2 players. We asked to release them because we are preparing for the most important club game in last I don't know how many, except the JDT, nobody was so far. So this is the most important game. And you're going for friendly tournament and you're taking 2 players. And I said, okay, we cannot go against the rules, that's it. But you are bringing them then for holiday, one never play at all, the second one play 10 minutes. Kekecewaan Boyan Hodak jelas ditujukan kepada Ketua Jurulatih Negara Kim Panggon memandangkan KL City memohon agar pihak Panggon pertimbang keputusan untuk membawa kedua pemain ini. Bagi Boyan Hodak, misi KL City juga melibatkan maruah negara dan Panggon sepatutnya memahami situasi ini demi kepentingan Liga Malaysia. And of course the trainings that you do between were not tough. So these 2 guys, will they come to prepare to Uzbekistan? I'm not sure. So this is the reason why I'm complaining. This is not proper things to do. This come to one person. Yes, it's wasted. It's wasted time there. This is between coaches. Respect. But he didn't show respect. Okay, why you want me to show respect towards you? So if you want to be nice, I will be nice. But if somebody is not nice to you, why you will be nice to him? Walau bagaimanapun, Boyan Hodak memiliki pandangan tersendiri dengan apa yang berlaku. Dalam masa yang sama, berada di kamp nasional boleh dikatakan sebagai kewajipan yang perlu dipenuhi. Diharapkan di masa akan datang, kedua-dua pihak maupun melibatkan kelab lain mampu capai satu kata sepakat agar mereka boleh dikatakan memiliki keuntungan ataupun kelebihan seimbang melibatkan kedua pihak. Fina Nasrum, Nadia Arena. Okey, walau dah menang besar tetapi ada juga rasa tak puas hati Boyan Hodak. Kita nak bersama dengan siapa ni? Okey, tadi kita dah dengar laporan dia. Kita dah tahu dia berada di lokasi perlawanan itu berlangsung. Jadi kita nak bersama dengan Fina Nasrum hari ini untuk mengupas lebih lanjut tentang subjek dan isu ini. Mungkin Fina boleh mulakan dahulu dengan apa sebenarnya reaksi FMM, komen mereka kata siapa yang berlaku ataupun juga mungkin respon daripada Boyan tadi. Okey, kalau melihat dari segi sudut FAM sendiri, saya yakin apa yang mereka lakukan berdasarkan apa yang telah pun ditetapkan oleh FIFA. Seperti mana semua orang tahu, setiap kali FIFA kalender memang wajib untuk mana-mana kelab melepaskan pemain yang mendapat panggilan kebangsaan. Jadi
kalau berpandukan kepada statement yang dikeluarkan oleh Presiden FAM Datuk Hamidin Mohamad Amin, dia sendiri mengatakan Boyan Hodak sepatutnya lebih faham perkara ini, lebih arif dengan isu ini, kerana Boyan sebelum ini pernah menjadi sebahagian daripada FAM bersama dengan skuad bawah 19 tahun. Tetapi untuk lebih jelaslah, saya rasa lebih enak kita mendengar apa yang diberkatakan oleh Datuk Hamidin sendiri. Pertama, saya nak beritahu masa dipanggil ni ada dalam FIFA kalender. Boyan Hodak pernah jadi coach under 19, dia patut faham apa regulation. Dan sudah tentu kalau 25 pemain mana-mana national team pakai, bukan semua boleh dimainkan. Tapi kita dah buat latihan dan mungkin ada 1-2 pemain tak dapat lagi, belum sempat beraksi. Jadi ini adalah normal dan sebagai coach dia patut tahu. Ingatan saya pada Boyan Hodak supaya dia cukup untuk bagi komen setakat ni. Sudah 2 kali dia bagi. Itu ingatan saya pada dia. Okey, saya menganggap itu sebagai satu amaran daripada FAM kepada Boyan untuk tidak lagi membangkitkan isu ini. Okey, mungkin Fina boleh kongsikan tentang apa yang diperkatakan oleh Hamidin tadi satu. Yang kedua, tak apa, kejap lagi saya tanya. Kelakar. Okey, sebenarnya amaran yang dikeluarkan oleh Datuk Hamidin itu mungkin beliau tidak mahu perkara ini berpanjangan. Dan dalam masa yang sama, sebenarnya semua pihak perlu memainkan peranan. Mungkin itu yang dimasukkan oleh beliau lah, dan tidak sepatutnya isu ini dibangkitkan. Tetapi saya berpendapat Boyan Hodak juga ada point dia. Okey. Boleh saya jawab sampai kat situ je? Ada next question kan? Okey. Balas kelakar lagi. Saya terpanggil untuk menanyakan soalan ini. Apabila Presiden FAM menyebut tadi bahawa Fina sendiri pun dah cakap, kalender FIFA, peraturan FIFA menyebut kalau ada pemain dipanggil, kelab kena lepaskan. Okay, FAM katakan dulu Boyan pun pernah melalui situasi sama bersama dengan skuad kebangsaan. Okey. Boyan ni tak puas hati sebenarnya sebab apa? Ada pemain dirasa bangga bila national call up. Tapi Boyan tak puas hati sebab apa? Sebab 2 pemain ini sebab dia sebut tadi masa PC. First half tak main. Saya kira main 10 minit. Zafri tak main langsung. Dia tak puas hati sebab tu ke? Ataupun sebenarnya sepatutnya dua-dua tak perlu dipanggil pun untuk national team? Okey, sebenarnya isu ini sebelum pasukan negara berangkat ke Chiang Mai lagi, sebelum list kem kebangsaan dikeluarkan lagi, Boyan Hodak sudah pun berharap agar pemain KL City ini tidak perlu dipanggil, kerana mereka juga sebenarnya berhadapan dengan tugasan ataupun misi yang untuk mengharumkan nama negara. Tetapi ianya tidak berlaku, dan itulah yang menjadi spark kepada statement Boyan Hodak semalam. Isunya di sini pada Boyan Hodak adalah FAM mungkin tidak tahu untuk mempertimbangkan kedua-dua pemain ini sama ada perlu atau tidak berada dalam skuad kebangsaan, ataupun mereka perlu menumpukan appearance mereka bersama dengan KL City. Kerana tegas Boyan Hodak, KL City amat memerlukan kedua-dua pemain ini kerana mereka adalah pemain utama. Manakala kedua-dua pemain ini bukanlah pemain yang boleh dikatakan sebagai pemain utama untuk skuad kebangsaan. Jadi Boyan Hodak melihat situasi ini sebagai keperluan Zafri dan Declan lebih kepada KL City. Dan dia mahukan kedua-dua pemain ini bersama dengan pasukan sebelum mereka berangkat ke Uzbekistan pada esok. Jadi dalam tempoh mereka terpaksa berada di Chiang Mai, mungkin dari segi momentum, dari segi latihan yang padat, dari segi persediaan tidak seiring dengan pemain-pemain yang bersama dengan beliau di KL City. Apabila Hodak melihat apabila mereka bersama dengan pasukan lain di bawah kendalian jurulatih lain, dari segi momentum itu mungkin tidak sama, tidak seiring. Jadi dia risau prestasi semasa kedua-dua pemain ini tidak berlaku seperti mana yang sepatutnya ketika di Uzbekistan nanti. Sebenarnya ia sebahagian daripada persediaan lah pada saya. Keperluan di pentas AFC. Okey, tadi Fina ada sebutkan dalam Fina punya laporan tadi ada sesuatu tentang keseimbangan yang kita juga dapat tahu yang daripada penjelasan Fina, kedua pihak mempunyai sebab yang tersendirilah kenapa isu ini boleh timbul.
Dan kita juga tahu demi kepentingan KL City pun ada kepentingannya, Malaysia juga dalam skuad negara ada kepentingan. Tapi adakah terdapat jalan penyelesaian yang Fina katakan keseimbangan tu dapat dicapai? Okey, sebenarnya kalau kita perhalusi soundbite daripada Boyan Hodak tadi, it's between coach. Antara coach dengan coach kan. So mungkin dekat situ saya rasa Boyan mengharapkan budi bicara daripada pihak skuad kebangsaan ataupun lebih tepat Kim Panggon untuk memahami situasi beliau. Saya tidak memihak mana-mana pihak. Saya tidak mahu memilih mana-mana pihak. Tetapi kalau kita letakkan perkara ini atas, orang kata kalau kita nak lihat dari segi keperluan itu sendiri, bila dah nama kem latihan kebangsaan ini, memang tak boleh nak cakap apalah. Memang wajib untuk setiap pemain dan itu pun telah pun dikeluarkan oleh FIFA sendiri. Tetapi pada Boyan Hodak, mungkin perlu ada budi bicara daripada Kim Panggon. Saya baca artikel di Stadium Astro, susulan daripada laporan Fina menyebut, Boyan menyebut di situ Zafri bermain dengan baik. Okey, tak ada masalah. Declan Lambert mungkin ada penurunan prestasi sikit, tapi dua-dua first 11 masa lawan Sarawak United. Okey, so apa sebenarnya kebimbangan yang memuncak Boyan ni? Sebenarnya saya agak nak dapatkan kepastian lah sebenarnya. Mungkin pada pandangan beliau dari segi kebersamaan pemain ini dengan KL City sendirilah. Tapi sebenarnya berbalik kepada pemain itu juga. Jika anda seorang pemain yang profesional, kem latihan kebangsaan, another tugasan, KL City another tugasan, and you perlu perform untuk kedua-dua pasukan lah. There's no excuse. Sebab tak ada masalah kecederaan pun. Tak ada masalah-masalah yang lain pun. Cedera ke Declan Lambert? Tak kan? Tak ada. Saya tak ada dengar. Sebab tak main. Cuma mungkin disebabkan oleh tidak ada sesi latihan yang komprehensif ataupun yalah, bila kita bersama dengan skuad kebangsaan, bila sehari sebelum perlawanan, dari segi latihan tu taklah seberat seperti mana latihan biasa. Mungkin like training, itu mungkin akan mengganggu sedikit momentum pemain-pemain tu. Mungkin itu yang dirisaukan oleh Boyan Hodak. Tetapi saya rasa perkara ini bukan isu yang besar sangatlah, Akbar, kerana mereka bukannya terlepas pun aksi di semifinal AFC. Masih ada masa untuk kedua-dua pemain ini membuktikan yang mereka adalah seorang pemain yang boleh diberikan tanggungjawab lah. Dan kita tak nak juga macam isu-isu seperti ini akan membuat ada pemain yang merasakan okey, kalau kita masuk certain pasukan ni susahlah nak dapat call up, sebab kalau dapat call up nanti tak boleh nak commit pula sebab jurulatih tak prefer untuk kita takut pergi jadi jangkitan kan kepada pasukan-pasukan yang lain kan. Jadi sepatutnya macam apabila nama dah ada tu, by hook or by crook, nama negara ni, jersey negara ni kan. Tapi kan kalau kita perhalusi lagi sebenarnya isu ni, katakanlah Zafri, Declan Lambert, dua first 11 national team, main every game, 90 minit, balik penat. Saya kira itu mungkin satu yang boleh... Satu isu lain pula. Ya, tetapi dia tak main. So, tak cedera. Dan satu, yang kedua, saya bimbang, saya minta KL menang di Uzbek. Kalau sebaliknya berlaku, saya tak naklah sampai akan ada satu statement yang keluar, oh ni disebabkan punca dia. Ini akan jadi punca. So entah, saya rasa macam satu yang tak adil lah untuk Salah, B pun salah ni. untuk apa tak habis saya tu. Okey, baik. Apakah tindakan Boyan mengeluarkan kenyataan situ wajar? Ataupun dia sebenarnya ada cara lain sebenarnya untuk dia... Ada saluran lain. Ya, betul. Okay. Tapi sebab Fina dah tanya kat situ, dia kena jawab. Fina yang tanya. Okey, sebenarnya perbincangan rasmi berlaku sebelum ini, sebelum mereka berlepas ke Chiang Mai, ada rayuan daripada pihak KL City untuk sudah dibuat. Perbincangan itu sudah berlaku dan sekarang ini benda dah berlaku dan ada kesan dia. Jadi hanya yang mampu dilakukan adalah meluahkan perasaan lah. Mungkin itu dah tersimpan di hati Boyan Hodak sejak daripada kekalahan mereka pada pasukan Penang hari itu.
Ya, sebabnya Boyan Hodak mahukan 2 kemenangan di antara melibatkan 2 aksi gantian ni dengan Penang FC dan juga Sarawak United. Jadi apabila ianya tidak berlaku dan semalam menang besar pula, mungkin this is the right time lah. This is time lah. tapi untuk meluahkan perasaan tu tak ada masalah kan? Tak ada tindakan yang boleh diambilkan atau sebenarnya untuk mengkritik skuad bola sepak ni ataupun skuad kebangsaan ini sebenarnya ada termaktub dalam rules FAM sendiri, sepatutnya tak boleh, ataupun mungkin saya perlu tengok balik, tetapi rasanya FAM memiliki hak untuk menjatuhkan sebarang hukuman kepada mana-mana jurulatih ataupun pihak yang berada dalam saingan liga kita ni membuat kritikan yang secara terbuka lah. Jadi bila tadi kita tengok ada amaran daripada Presiden FAM halus lembut dia jadi, bagi. jadi apakah sebenarnya Fina dapat rasakan bahawa kita kenal Boyan ni siapa? Saya pun pernah jadi wartawan, turun ke lapangan menemui beliau di mana-mana. Dia keras dan dia ada Firm lah orangnya. Dia firm. Apakah dia tidak akan mempedulikan amaran daripada Presiden? Dia akan terus mengkritik kalau benda itu tak betul pada dia. Kritikan tu sebenarnya bagus, Okey. kan Akbar? Tetapi pada saya lah, untuk selepas ini kalau ada lagi isu, saya tak rasa mengenali Boyan Hodak, dia bukanlah seorang yang mudah untuk menunduk pada sebarang tekanan lah. Ya. Jadi tapi dalam masa sama kritikan itu bagus, tapi dalam masa sama perlu ada solution lah di antara kedua-dua pihak agar satu kata sepakat yang win-win situation. Sebenarnya sebab dua-dua ni membawa misi negara. National team untuk kita punya Kings Cup. ranking ranking. dan juga persediaan mereka ke Piala AFF dan juga Piala Asia. Ya. Dan apa yang mahu dibawakan oleh Boyan Hodak juga melibatkan misi negara, kerana apa saja keputusan nanti akan membabitkan kita punya standard liga. Jadi dua-dua adalah misi negara, cumanya dekat sini dan dua-dua ada point mereka. Tetapi perlu ada solution ataupun yang boleh dikatakan sebagai keputusan, yang boleh dikatakan sebagai dua-dua pihak berpuas hati. Mungkin Kim Panggon dan juga Boyan belum ada masa yang cukup untuk mereka duduk semeja bersembang. Betul. Bercerita tentang prinsip masing-masing. Tapi kan, saya nak tanya. Boleh. Bila tadi Fina sebutkan ada satu kenyataan dalam Stadium Extra pun saya dah baca, ini antara melibatkan dua jurulatih. Ya. So ini bukan personal attack Tak. Okey, kalau kita tengok daripada statement yang dikeluarkan oleh Boyan Hodak sendiri, dia pun menyebut ini antara coaches, between coach. Jadi saya tak rasa itu sebagai personal attack. Cumanya dalam isu ini Boyan ada point dia untuk mempertahankan dia sebagai ketua jurulatih untuk KL City. Dia saya rasa dia boleh bersuara, tak salah untuk dia bersuara. Dan dalam masa yang sama mungkin perlu ada tindakan agar ini tidak berlaku lagi lah di masa akan datang. Demi kebaikan perlu semua pihak. Perlu diperhalusilah pemain daripada pasukan mana, dan pasukan itu ada tak tugasan besar yang akan mereka hadapi. Saya tak nak benda ni akan jadi satu yang kebiasaan. Selepas ni KL City, selepas ni tim lain, selepas ni tim ini pula. So benda tu akan merugikan tim kebangsaan kita sendiri. Nanti tim lain akan cakap KL City boleh, kenapa kita tak boleh, untuk tidak membenarkan pemain kita diambil oleh national team. So ini akan, kita dah happy sangat dah tentang prestasi skuad kebangsaan ketika ini yang sangat memuncak, dan kemungkinan ranking kita akan naik lebih baik. Okey, baik, tadi kita dah sebut, Fina dah sebutkan tentang AFC, saingan final interzone Piala AFC. Jadi KL City mencatat kemenangan besar 5-0 kata Sarawak. Kita tolak tepi masalah dua pemain itu tadi. Peluang untuk KL City meraih kejayaan dalam perlawanan di Uzbekistan. Okey, saya sempat mendapatkan reaksi daripada Boyan Hodak sendiri. Adakah ia misi yang mudah? Jelas sekali, tegas Boyan Hodak, ini adalah misi yang sukar. Kerana pasukan yang bahkan mereka temui ini adalah satu pasukan yang memiliki prestasi yang cukup baik lah.
especially untuk musim ni. Tetapi saya percaya dengan kemampuan KL City ini untuk terus melakarkan kejutan. Kalau sebelum ni pun kita pun rasa macam boleh ke Boyan Hodak KL City menang ketika aksi tempoh hari kan. Tetapi mereka mampu untuk melakukannya. Sekiranya KL City menang di saingan semi-final nanti, sekali lagi MFL akan pening kepala untuk menyusun jadual. Itu je lah yang saya boleh cakap. Betul. Tetapi saya pasti MFL bijaksana lah untuk menyusun jadual lah supaya macam final sebut, kita semua sebut KL pergi sana bukan wakil KL City saja tapi seluruh rakyat negara kerana dia KL City satu-satunya tim Liga Super Malaysia yang masih lagi tinggal dalam saingan tersebut. Dan saya rasa Fina mungkin boleh jadi orang tengah ya yang mungkin kita boleh mendapatkan respon daripada Kipanggol maupun Datuk Hamidin memberikan sokongan kepada perjuangan KL City. Of course. Untuk kita meredakan isu ini kan. Dan end of the day untuk Malaysia juga. Yes, betul. Okey, apa pun terima kasih Fina. Terima kasih Fina. Mungkin kita akan follow up untuk esok. Okey.